Okay. Testing 1, 2, 3. Then redirecting to Facebook Live. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekejap ya. Kita nak setting up. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum. Untuk petang ini kita tengah sedia untuk sesi live untuk episod yang kedua Ramadan bersama dengan Cine House. Okay. Dan tetamu saya pada hari ini ialah agak special sikit sebab kita akan invite sekali dengan penulis skrip untuk telefilm ini. Sekejap ya. Tengah setting up. Okey, kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan saya di sini. Pada hari ini saya tidak berkeseorangan sebenarnya. Sekejap ya. Okey. Nampak sudah. Okey, untuk anda yang baru saja dengan sesi live bersama dengan Cine House Cinema pada hari ini, kalau anda suka saya untuk beritahu kepada semua yang menonton secara live sekarang di Facebook Cine House Cinema, sebagai pengetahuan anda, Cine House Cinema merupakan sinema yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun lepas. Jadi untuk promosi Cine House Cinema ini, suka saya untuk menyatakan bahawa sinema ini merupakan satu sinema yang unik sebenarnya kerana ada satu hall yang didedikasikan untuk Malaysian, yang diberi nama sebagai Malaysian Hall. Jadi apa yang unik mengenai Malaysian Hall ini ialah Malaysian Hall ini, kalau kita biasa tengok sinema yang lain mesti ada durasi masa untuk yang tertentu untuk tayangan mana-mana movie. Kalau kita tengok macam Endgame apa semua, sudah semestinya tayangan movie-nya akan dipanjangkan sebab ramai orang nak tengok. Jadi untuk movie-movie tempatan, sudah semestinya benda ni akan makan masa yang sikit lah. Jadi macam mana kita nak bantu industri filem movie ataupun movie tempatan untuk terus naik, dengan adanya usaha daripada Cine House Cinema ini, mungkin akan dapat membantu sedikit sebanyak untuk melonjakkan juga industri tempatan untuk menjadi lebih baik. Okey, kita sedang menunggu lagi untuk keberadaan tetamu saya pada hari ini. Kita akan bersama-sama live bersama dengan pelakon utama untuk Insan Terpilih, telefilm Insan Terpilih, iaitu Syazwan Zulkifli. J.Is Wazir bersama-sama dengan kita juga petang ini dan juga penulis skripnya juga turut bersama iaitu Yakti Chum. Okey, terus setia bersama dengan saya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan mereka. Syazwan. Dan untuk anda yang sedang berada live, sedang menonton live sekarang ini juga, anda boleh terus saja ke Facebook Cine House Cinema untuk sama-sama live bersama dengan saya. Mungkin anda ada soalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita pada hari ini. Jadi anda boleh terus sahaja ya pergi ke Facebook untuk mengajukan soalan terus kepada pelakon-pelakon kita pada hari ini. Jadi saya sedang invite mereka untuk sama-sama bersama dengan kita pada petang ini. Sekali lagi bagi anda yang berada di Facebook sekarang, anda boleh terus sahaja pergi ke Facebook Cine House Cinema untuk dapatkan link untuk sama-sama join saya
ya bersama-sama kita pada hari ini untuk sesi live bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita. Okay, saya masih lagi menunggu ya link ini untuk dihantar kepada artis-artis kita. Dan juga kepada anda sekali lagi, bagi anda yang saya kira memang ada peminat untuk telefilm ini, jadi jangan lepaskan peluang ini. Pastikan anda bersama dengan saya sepanjang 40 minit ini untuk kita kupas sedikit sebanyak berkaitan dengan telefilm Insan Terpilih ini, yang saya kira merupakan telefilm yang sangat-sangat menyentuh hati ramai peminat sebenarnya, kerana ianya mempunyai satu sentuhan yang amat unik dan juga menarik, sampaikan ada juga yang bukan beragama Islam pun yang turut meluahkan rasa macam tersentuh melihat telefilm ini. Jadi untuk kita nak dapatkan informasi-informasi dan juga bagaimana sebenarnya filem ini dibikinkan, berdasarkan dengan penulisan skrip dan juga sebagainya, dan juga bagaimana watak-watak dalam pemikiran filem ini berjaya untuk kita kata sebagai berjaya untuk menghayati watak itu, kita akan kupaskan selepas ini. Sekarang ini penulis skrip sudah pun bersedia bersama dengan saya, dan kita sekarang sedang menunggu untuk Syazwan Zulkifli dan juga Jay Iswazir untuk bersama-sama dengan saya. Sekali lagi bagi anda yang menonton live sekarang ini, bagi anda yang tidak tahu menahu gitu berkaitan dengan Cinehouse Cinema, suka untuk saya ulang kembali ya, apakah maksud sebenarnya Cinehouse Cinema ini. Jadi untuk anda yang sedang menonton, sebagai untuk makluman anda, Cinehouse Cinema merupakan sinema yang baru sebenarnya. Jadi bagi anda yang tidak mengetahui berkaitan dengan Cinehouse Cinema dan juga ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan sinema ini, anda boleh terus sahaja ke link ataupun ke website Cinehouse Cinema, iaitu cinehousecinema.my, untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan sinema itu. Dan untuk pengetahuan juga, suka untuk saya nyatakan di sini bahawa sebenarnya Cinehouse Cinema ini merupakan satu sinema yang begitu mendedikasikan khas untuk industri-industri tempatan untuk berkembang dengan lebih baiklah. Kalau kita lihat dari segi apa yang mereka perjuangkan, yang menariknya ialah Cinehouse Cinema ini ada juga menempatkan satu hall khas untuk Malaysia. Artinya bagi pengarah dan juga penulis skrip ataupun content creator, movie creator yang ingin menghasilkan filem yang ingin ditayangkan di pawagam, ianya akan meletakkan durasi masa bersama di sinema itu selaras dan juga sama dengan durasi filem-filem yang lain, terutamanya filem-filem dari barat. Dan perkara ini sudah semestinya akan menaikkan lagi rating dan juga melonjakkan industri movie-movie tempatan. Okey, terus saja setia bersama dengan saya ya. Saya akan live bersama-sama dengan mereka yang sudah berada di dalam chat ini sekarang, ialah Syazwan Zulkifli dan juga Johaiti Chong. Kita sedang menanti Jay Iswazir bersama-sama dengan saya. Dan pastinya bagi anda yang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, anda boleh terus sahaja pergi ke live Facebook Cinehouse Cinema. Dan juga ada soalan di sini, macam mana nak menang tiket wayang gitu. Kalau nak menang tiket wayang, pastikan anda lihat terus setia bersama dengan saya untuk live ini sepanjang sesi temu pual ini, dan pastinya ianya akan dipilih secara random. Sebenarnya dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, anda boleh memohon doa, mana tahu anda mungkin pemenang bertuah untuk sama-sama
yang tergolong sebagai 5 orang yang memerangi tiket wayang itu. Dan sebelum itu, untuk anda juga, Cinehouse Cinema ini mungkin ada yang bertanya dekat mana Cinehouse Cinema ini. Ianya baru lagi, jadi franchise-nya baru saja ditubuhkan di City Park Subang Jaya. Ada 12 hall di situ. Jadi anda boleh selepas PKP ini, saya percaya untuk anda yang kaki wayang apa semua bolehlah ya pergi ke City Park di Subang untuk sama-sama kita usah-usah sedikit Cinehouse Cinema ni. Ya, pastinya untuk anda bagi yang masih lagi bersama dengan saya live untuk untuk telefilm ini, bagi anda yang mempunyai soalan-soalan yang ingin diajukan kepada pelakon-pelakon dan juga penulis skrip ini, mungkin anda merupakan peminat dan yang ingin mendapatkan info lebih lanjut berkaitan telefilm ini, jangan malu, terus saja anda pergi ke komen untuk dapatkan informasi terkini. Dan juga bersama dengan saya untuk borak-borak dengan pelakon dan juga penulis skrip. Okay, kita masih lagi menunggu J. Iswazir. Saya kira beliau masih lagi bersiap-siap bersama dengan kita. Bagi anda yang berada di rumah, terus saja berada di rumah untuk sesi PKP kali ini, saya faham anda juga mungkin mempunyai masalah boring dan juga sebagainya, dan inilah merupakan platform yang kita bagikan kepada anda untuk sama-sama kita tak begitulah boring sangat, bolehlah tengok saya berceloteh dalam ni ya. Dan bersama-sama juga dengan dengan pelakon-pelakon dan juga tetamu yang kita jemput pada petang ini, khas untuk sesi PKP ini dan juga untuk sesi Ramadan kali ini. Dan untuk anda juga, saya doakan, ya, kita doakan semoga untuk anda Ramadan kali ini diberkati dan juga kita memperoleh keberkatan. Gitu. Okey, 2.55 petang, 2.57 to be exact. Jadi bagi anda, saya kira ramai yang merupakan yang meminati telefilm Insan Terpilih ini yang sebenarnya dah ditayangkan pada tahun lepas. Jadi ianya mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat, sangat-sangat banyak positif vibe yang dapat diperoleh daripada warganet ataupun netizen, dan juga ianya telah ditayangkan di laman sosial YouTube secara rasmi oleh Drama Sangat Official di YouTube channel. Jadi saya kira ianya ada banyak kita kata sebagai akses untuk menonton telefilm ini. Saya go through juga ya komen-komen netizen, dan rata-ratanya yang mengejutkan, yang komen-komen tu kebanyakannya yang bukan beragama Islam juga. Jadi perkara ini merupakan satu keunikan lah untuk telefilm ini, bagaimana dari segi penulisan skrip dan juga sebagainya, ianya menyentuh perasaan dan juga pandangan-pandangan daripada warga yang bukan beragama Islam. Jadi mungkin yang anda bukan beragama Islam yang sedang menonton ini, mungkin ada soalan yang ingin diajukan dan juga yang ingin ditanya, mungkin ada apa-apa yang curious to be, anda boleh terus saja bersama dengan saya. Saya akan perhatikan soalan-soalan anda di ruang komen di Facebook Cinehouse Cinema. Okey, saya kira saya boleh invite sekarang untuk tetamu jemputan kita. Kita ada Syazwan Zulkifli dan juga Nurhayati Chung sekarang. Okey. Okay. Connecting to audio and can hear you. Yeah. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar? Hello. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar, Imam? Boleh dengar, Alhamdulillah. Okey, kejap. Kita nak setting audio sekejap. Baik. Tengah tunggu ni, Abang J. Abang J kita panggil. Oh, J. J betul. Dia tengah ni kot. Dah send link lah, cuma dia masih ni. Okey, dia dah ada dah. Oh, ya. Dah ada, Kejap, Yati dah ada, Yati. Kak Yati kita panggil. Dia tengah connect. Dah connect. Okey, Assalamualaikum Abang J, adik. Boleh situ. Dia tengah connect dengan audio.
testing. Boleh dengar Aiman? Mungkin Puan Yati dia tengah struggle untuk ni kot. Dia nak tekan dekat apa video. Tak apa. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Hey! Tak, tapi cuma suara host agak bergaung. Saya dengar bergaung sikit. Oh ya, bergaung Mungkin Saya saya ganggu tu. Hello, Assalamualaikum Kak Yati. Kak Yati ke Puan Yati? Puan lah, Puan. Puan lah Okey, Puan Yati apa ke bang? Apa? Wah, Apa? saya ada mic. Saya ada mic. Dia Ini punya biasa mic buat live ni. Ada. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, thank you so much kepada Mas Syazwan, Abang J dan juga Puan Yati sebab sudi bersama-sama dengan saya petang ni untuk kita sesi live Ramadan bersama dengan Sina House. Okey, saya start dulu boleh Boleh. kita okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya juga yang kita sedang live di Facebook sekarang ni, ada yang tertanya berkaitan dengan Sina House Cinema. Apakah itu Sina House Cinema? Okey, saya nak introduce sikitlah. Sebenarnya Sina House Cinema ni ialah satu sinema yang baru. Jadi ianya baru ditubuhkan penghujung tahun lepas 2019. Jadi apa yang menarik tentang Sina House Cinema ni, ianya ada menempatkan satu hall yang diberi nama sebagai Malaysian Hall. Jadi kalau kita lihat ada macam movie-movie barat dan juga movie-movie yang lain, macam contoh Endgame, movie tu ditayangkan dalam durasi masa yang sangat panjang kan. Jadi apa yang menarik untuk Sina House Cinema ni, untuk movie-movie tempatan ianya akan dipanjangkan juga durasi. Dan kalau ada seorang je yang tonton pun, movie akan terus tetap ditayangkan. Jadi benda ni dia membantulah industri tempatan kalau siapa yang nak buat movie dan juga sebagainya. Macam itulah. Bagus. Yang sekarang ni ianya masih lagi baru dan masih lagi ditempatkan di Subang Jaya. Jadi macam mungkin akan insya-Allah akan dipanjangkanlah nanti untuk dikembangkan di seluruh Malaysia agaknya kiranya. Okey. Amin. Sebelum itu amin ya. Tentu saya nak perkenalkan diri saya dululah. Saya Syahadat. Boleh panggil saya Syahadat lah sepanjang sesi ini. Kita nak santai-santai hari ini sebenarnya sebab kita nak promote juga untuk insan terpilih ni juga. Walaupun ianya sudah ditayangkan tahun lepas, tapi sebenarnya ada ramai juga sekarang tengah tengok kita. Jadi mungkin kita untuk sesi first ni kita nak kenal terlebih dahululah bersama-sama dengan tim untuk insan terpilih. Boleh Okey. Mula dengan penulisnya. Boleh. Puan, kita memberi penghormatan kepada Puan. Silakan Puan. Ya, Assalamualaikum. Saya Yati. Waalaikumsalam. Macam itulah. Puan asal mana Puan? Saya asal daripada Kelang. Oh, Kelang. Memang asal mungkin Puan boleh cerita sikit. Ada jugalah yang saya tanya semasa saya buat poll Aku question. buat kat kau je. Poll question dekat Instagram, ada yang tanya Beranakal. Puan Yati Chong ni mualaf ke ataupun macam mana? Mungkin boleh kongsikan sikit dengan kita. Okey, ayah lah, ayah. Oh, ayah. Ayah. Okey. So, Chung Okey, nama ada. saya pun. Okay, thank you so much. Okay, untuk ni Mas Syazwan pula. Saya Syazwan. Aduh, IC tidur. 8705. Dengar tak? Dengar. IC 8705 20 56 Gitu. 54 tu. Tinggal Kuala Lumpur. Saya tinggal kat Kepong. Hobi buat masa sekarang ni tengok movie. Cerita tak tahulah sebab sekarang ni tengah tengok movie jadi lakon lah kot. Elah. Emak lu. Okay, Itu je. untuk Abang J pula. Oh, ni kena fokus ni. Jom. Okay. Yang boleh cakap Puan dengan Syahadat je. Ah. Tepeng.
Okey, Umair. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri dah. Saya nama Eji Suazi. Saya berasal di Ipoh. Dan sekarang ni daripada minggu pertama PKP saya memang kebetulan dah dapat balik ke kampung dan sekarang ni masih lagi ada di kampung. Dan macam sekarang ni macam apa yang buat, kita pun tak ada buat apa-apa. Cuma dia lebih mendekatkan diri saya dengan family lah. Tiba-tiba kena jadi cikgu kepada anak-anak buah. Ni macam mana ni? Semua ada di kampung? Tak berlakon lah cikgu. Tak. Jadi cikgu. Tak, berlakon jadi cikgu. Oh, berlakon jadi cikgu. Oh, berlakon jadi cikgu. Okey. Ada. Okey, apa dia? Abang J ada dekat kampung juga. Abang Syazwan pun kat kampung ke stuck dekat mana-mana? Kampung saya Kuala Lumpur, jadi saya pun kat Kuala Lumpur sekarang. Oh, memang Kuala Lumpur. Budak KL tu, budak KL. KL. Gitu. Okey, kita teruskanlah ya untuk ini untuk Termobile hari ini saya bahagikan kepada dua lah. First, kita nak tahu sedikit banyaklah berkaitan dengan insan terpilih ni, macam biasalah, macam mana dibuat, kenapa pilih watak ni, macam mana nak hayati watak ni. Nanti kita akan go through lah. Untuk second one, kita nak tanya lebih kepada apa yang dibuat sepanjang bulan Ramadan ni lah, dan juga sepanjang PKP ni apa yang dibuat. Macam tu lah. Alah, saya dah jawab tadi. Aduh, itu soalan kedua. Saya gelonjoh pula. Aduh, bulan puasa jadi cikgu kau faham soalan tak tadi? Kau tak faham soalan, kau jawab dulu. Okey, janji. Okey, silakan Puan. Okey. Kita mula dengan Puan Yati dulu. Okey, untuk Puan Yati, saya nak tanya dululah, macam biasalah. Macam mana sebenarnya untuk Puan Yati, saya kira sebagai one off lah yang terbit daripada idea untuk menghasilkan karya ini. Jadi mungkin Puan Yati boleh share sedikit sebanyak macam mana terinspirasi untuk menghasilkan karya yang cantik. Silakan. Okey, kalau ikutkan cerita ni ada seorang kawan, dia bagi tahu, dia bagi link. Kan ada Mission Gila punya, ada berapa durasi 5 minit macam tu. Okay, so dia bagi tahu, cuba tengok. So I tengok, I rasa macam menarik, memang best cerita dia. So masa tu lah macam kita rasa macam nak onar lah benda ni, sebab durasi 5 minit dengan 2 jam berbeza tau. So dia ada tengok Hussein punya, Hussein kutip tak cinta lah, Hussein kemas surau whatever. So dari situ kita olah benda tu jadikan satu movie, 2 jam movie. Nak tambah konten lah, bagi macam ada banyak sikit untuk sebenarnya bukan tambah banyak tau, bukan sikit. Beza tu sebab dalam Hussein tu dia seorang, dia single, dia tak ada Leman, dia tak ada Ustaz Zaki, dia tak ada Mas Surah. So itu yang kita tambah jadikan satu cerita. Memang kalau dalam komen ramai juga cakap, alah ni Hussein lah, yes memang betul, tapi orang kena faham benda ni kita bola tau, kita kena tambah untuk jadikan satu cerita. Betul. Daripada situ lah, daripada Express Mission Gila tu sendiri. So nama tu terbuka sebagai Firdaus. Memang asal cerita tu memang sebenarnya viral lah, sebenarnya macam orang ramai tahu lah sebenarnya cerita si Hussein Gila ni. Ramai yang tahu tapi saya tak tahu. Itulah. Saya tak apa. Jangan risau. Saya pun tak tahu. Lepas kita ni baru Saya pun tak tahu. So walaupun saya orang Kelang, saya tak tahu. Masa cakap, okey, bila saya tengok, pasal bila insan terpilih keluar, dan semua cakap, ini cerita ni, ramai pula yang tahu. Macam itulah. Macam untuk nak perbincangan berkaitan macam mana nak dapatkan Abang Syazwan sebagai pelakon utama dan juga J sebagai pelakon utama ni, siapa, macam mana perbincangan tu? Adakah ianya dipilih by director itself ataupun Puan Yati juga ke, ataupun macam mana? Kita orang paksa dia. Seriously? Tak, seriously masa menulis tu dah nampak muka dua orang ni. Muka dua orang ni.
Lepas tu terus bagi tahu producer cakap why not kita panggil diorang ni kan. So producer kata okey diorang okey. Lepas tu kita macam mana proposal tu tak payah nak ditukar-tukar artis lah tau. Apa yang kita letak gambar diorang tu itu yang kita select. So maknanya macam Alhamdulillah. Memang ambil okey. Nampak tak? Syarah, sorry saya minta. Tapi masa proses membuat skrip tu kan, selain daripada footage tu, macam saya wartawan pula. Minta maaf, saya excited. Tak apa, boleh. Kita santai je. Okey, kan. Selain daripada footage tu, maksudnya kejap apa? Kita dia cikgu kan. Maksudnya selain daripada footage tu memang maksudnya bakat imaginasi ataupun ada source lain. Tak ada imaginasi sendiri. Sampaikan dialog jugalah. Dialog pun kita cari yang sedap lah. Yang sedap. Yang Ustaz Zaki tu di imajinasi lah kiranya macam diterbitkan macam tu. Watak Leman pun sekali. Saya seronok dan respect orang-orang menulis ni sebab saya tak pandai menulis. Sebab bagaimana nak kata cikgu. Aku cikgu bahasa Inggeris. Gitu. Tak payah menulis. Okey. Hello, fine, thank you. Okey tu je. So menulis sebab berimajinasi kan. Sebab macam saya pun kalau saya rasa apa yang saya mampu buat adalah untuk mengembangkannya kan. Jadi bagi saya untuk menulis berimajinasi itu bagi saya satu benda yang agak mencabar, yang mana ialah Puan Nurhayati berjaya buat dan itu yang buatkan saya respect lah. Sebab kita tak nampak kan, untuk kita macam menulis tu macam susah nak nampak sebenarnya macam mana perjalanan dan benda tu. Sebab durasi 5 minit kan. Betul. Durasi 5 minit, lepas tu dia nak buat benda tu yang sejam lebih. Jadi kan? 2 jam. Sangat susah. Jadi betul jugalah apa yang Abang J kata, sangat respect lah. Untuk watak sebenarnya pelakon utama tu banyak yang saya baca macam untuk daripada news yang dulu nak dapatkan watak seorang gila tu. Macam mana Mas Syazwan? Sampai ada yang tulis macam Mas Syazwan pun dah menjadi macam orang gila sebab nak memikirkan watak tu kan. Memang betul. Sebab saya tak ada masa untuk buat research masa tu. Masa tu saya ambil satu projek. The next day saya terus masuk ke set Insan Terpilih. Jadi saya sempat baca skrip tu masa tengah shoot yang projek sebelum tu. Saya sempat baca masa tengah set. Jadi saya masa tu ada sedikit masalah pemahaman sikit sebab saya tengok dialog dalam cerita tu macam tak menunjukkan dia ni gila, tapi appearance dia gila. Apa yang dia buat gila. Jadi bila benda yang saya boleh buat masa tu adalah sampai ke set, saya lucky lah saya ada J. Swaze yang memang saya pernah buat cerita dengan dia sebelum ni, banyak mengajar saya. Saya punya director Abang Nazir. So saya duk bincang lah sebab saya tak nak lari daripada, sebab personally saya tak kenal langsung siapa Husin ni. Saya tak tahu siapa Husin ni. Saya tak tahu background dia apa, rupanya macam mana. Saya hanya tahu daripada Facebook je. Jadi apa yang saya boleh buat adalah bincang dengan director saya, bincang dengan saya punya kawan J. Swaze, apa yang paling cocok untuk karakter ni. Jadi itulah yang saya dapat. Begitu. Alhamdulillah. Cuma kami Syarat, kami macam teruja. Kebetulan hari ni boleh bercakap pula dengan kita punya penulis. Jadi kan dia dalam proses pembincangan tu pun kan ada perubahan atau perkembangan idea. Jadi adakah kami memotretkan apa yang puan bayangkan? Ya. Betul. Orang memang sampai tak? Alhamdulillah. Baik. Watak Lepas sendiri, watak Firdaus sendiri memang saya happy gila bila saya tengok bila saya review saya wow, diorang memang bagus lah. Alhamdulillah. Untuk sepanjang set ini pertama kali kami dapat bercakap dengan puan. Oh ya? Tak, saya kali 3. Kali 3. Oh, kali 3 lah. Okey. Lambat dah setahun baru cakap. Saya macam tiba-tiba throwback pula kan.
Untuk masa set tu macam mana pengalaman dengan director? Kalau saya tengok muka director ni macam garang, macam ada kena marah. Dia garang. Tak ada. Oh. Salah masa tu mana sebatnya. Apa berlakon macam ni? Pam, sebat. Tak ada. Dia sangat Nazir, saya adalah saya dah 4 kali 5 kali bekerja dengan dia. Dia mungkin tally yang saya keempat dengan dia. Jadi saya sangat senang lah kerja dengan dia. 4 kali? Oh, saya 4 baru kali. sekali. Aduh, semua Dia yang tak kali suka kau semua tu. ni. Dia tak suka kau tu kot. Okey. Tapi Syarah, apa yang kita orang boleh kita orang boleh share antaranya lah. Bagi saya antaranya yelah, penerimaan orang untuk cerita ni kami tak tahu. Kami hanya buat yang terbaik. Tetapi kalau kami cuba recall balik apa yang buatkan vibe tu jadi okey, kerana semasa set penggambaran tu kami tidak ada satu ruang ataupun masa yang buatkan kita orang macam stres, kita orang macam masa muka. Dia tak ada. Memang kita orang, semua happy, gelak-gelak kan. Gelak-gelak lepas tu. Tapi dalam masa sama benda tu berjalan. Bagi saya apabila keharmonian. Nampak cikgu tu? Keharmonian yang ada dalam proses pemimpinan dan masing-masing tahu melakukan tugas masing-masing, termasuklah semua sekali lah kan, technical team, kita punya PM, kita punya producer, even abang Handy kita orang mengeluarkan menzahirkan perasaan happy dan alhamdulillah. Yang mana yelah Pak, macam camping dia ada masalah ketika tu, bukan masalah lah, cabaran itu sebab dia tak ada masa. Masalah tu. Masalah suatu benda yang tak best, dia cabaran. Orang macam nak bangkit balik. Masalah nampak susah sikit. Okey, masalah. Dia ada masalah. Dia ada masalah. Jadi kat situ kita orang macam sama-sama, Peng, apa kata kau buat macam ni? Macam Peng, kita macam ni. Jadi benda tu lah. Saya tertarik dengan satu benda ni. Kalau kita tengok macam Suangan Banjir memang klik yang sangat baik. Jadi macam mana Puan Yati kalau dekat set tu memang dia orangnya macam ni ke? Ataupun sebab jalan ceritanya jalan cerita yang sedih kan. Jadi macam mana tu shooting tu, ada part kena take banyak ke sebab gelak ke atau macam mana? Kalau kat set saya tak tahu sebab saya tak pergi set. Saya hanya pergi sehari je. Tak tahu lah Abang Nazir lah yang kena ikutkan Abang Nazir lah, gila-gila diorang. Tapi diorang ni kira artis yang pro kan. Diorang kalau gelak-gelak macam mana pun bila diorang masuk balik, dekat masa tu balik ada watak. Jangan tahu diorang ni kira hebat-hebat belaka ni. Tak adalah, alhamdulillah. InsyaAllah. Cuma bagi saya keceriaan ataupun yang kita gelak ketawa tu lebih kepada untuk menjaga mood masing-masing. Sebab betul. Sebab macam Kepeng, dia ada masalah dia tadi. So macam saya pula, saya rasa aku adalah watak yang kena menolak watak Firdaus Hunain. Jadi saya ingat macam mana lah. So saya bergaduh jugalah dengan si Kepeng ni kan. Macam mana kan? Apa wujudnya aku? Kenapa aku macam ni kan? So bagi saya okey, kita ambil sudut ni Peng. Di sudut di mana kita berdua ni dipertemukan kerana ada sesuatu yang untuk disampaikan. So benda tu lah pecah kepala. Tapi so daripada kita pecah kepala, baik kita ketawa. Itulah prosesnya. Betul. Okey, ada satu yang menarik jugalah kalau kita tengokkan telefilm ini ditayangkan juga dekat YouTube, dekat drama sangat official. Jadi kalau kita tengok ada komen-komen yang dekat bawah tu, rata-ratanya juga ramai yang bukan beragama Islam yang komen kata tersentuh dengan cerita ni apa semua. Mungkin ada komen daripada tim Insan Terpilih sendiri. Kita bagi puan kan, untuk bagi kami ni mengaku je. Adakah ianya memang harapan puan ke untuk kita bolehlah kita katakan sebagai satu dakwah lah kan? Adakah ianya harapan ke ataupun macam mana komen daripada puan? Actually memanglah
setiap naskah yang kita buat yang ada untuk pengajaran semua, kita kalau boleh kita nak penonton tu dapatlah benda tu, benda-benda yang baik kan. So kita tengok orang Islam pun rasa benda tu tersentuh, insyaAllah. Mana tahu kalau ada kata hidayah kan, ada masuk Islam tu, itu pun benda yang benda yang bagus lah, alhamdulillah. So sebenarnya kita lebih kepada nak ajar netizen kita sendiri macam mana kehidupan kita ni, bukan kita senang tau nak hidup kat dunia ni, bukan benda kita senang nak buat orang, bukan senang kita nak bina orang. Sebab benda ni semua ada ada karma dan sebagainya. Macam Leman nak tengok, Leman mula nakal kan, lama-lama sudah marah-marah, lala dia jadi baik, lala tak kena sembahyang, sekarang jadi cikgu. Tapi betul, saya nak kongsi di sini, di mana yalah saya ni manusia biasa, ayat manusia biasa. Kalau ayat yang bermula dengan manusia biasa, maknanya dia kesalahan tu. Okey, so saya ni manusia biasa. Jadi adalah kadang-kadang kita ni ke laut juga kan. So betul. Antara saya terkesan tu apabila ayat Firdaus, kau janji dengan aku, kau solat, jangan tinggal solat. Part tu memang sangat-sangat deep lah. Which is dia impact kat saya lah kan. So daripada tinggal-tinggal dia jadi penuh. Betul kadang lupa balik. Tapi dia bagi impact kepada saya yang mana antara komen lah kan. Saya dapat komen saya, Leman dah solat belum? Dia macam buat saya, okey kan. So bagi saya peringatan yang mana kita ni manusia memang kena sentiasa diingati kan. Dengan cara ada drama ni, dia boleh mengingatkan orang lain dan diri kita sendiri kan, insyaAllah. Betul. Actually dialog tu untuk diri saya juga. Masa saya menulis tu, terus terang saya cakap, tiap kali saya meletakkan dialog yang mengenai ketuhanan, saya touching, saya rasa sedih sebab kita masih ada dosa, kita akan fikir lah kenapa kita buat macam ni, bila lagi kita nak berubah. So dialog tu sebenarnya untuk diri sendiri dan untuk semua orang. Untuk Abang Syazwan, Keping saya tak risau, tak cakap apa. Aku tengah dengar kau cakap. Tengah dengar kau cakap. Tak, aku tak sedar pun benda ni masa aku buat. Okay. Okey, untuk Abang Syazwan, saya tengok macam dalam drama tu memang macam susah sebenarnya, berat sangat untuk dilakonkan. Kalau kita tengok macam filem-filem barat tu, macam kalau yang banyak menang Oscar tu siapa yang berlakon gila. Jadi dia kena buat macam-macam, kena yang bawah tu dah menang award dah, yang bawah tu. Sebelum tu tahniah Abang Jin. Yang anniversary, tahniah. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah. Alhamdulillah, rezeki pada Tuhan ya Allah. Untuk soalan balik. Kita doakan amin. Amin. Dia hari ke-16 Ramadan ni, amin. Untuk Abang Jin, Abang Gempeng macam ni? Lempeng. Kepeng. Kepeng. Untuk Abang Gempeng, macam mana masa perasaan mengutip teks cicak tu? Teks cicak tu memang teks cicak betul. Itulah namanya lakonan. Bila props yang kita guna, kita akan guna betul kan. Nak suruh tunggu cicak berak bapak lama ya kan. Nak kumpul pula tu kan. Tak, dia kita buat prop benda tu. Kita prop benda tu. Saya lupa dia pakai apa, tapi dia benda tu prop. Mungkin lagi macam memang untuk pakai kita tengok kan watak. Silakan buat. Apa dia? Tai cicak tu betul, diorang tipu kau. Aduh. Bang. Tak adalah, tipu je. Aku tak tahu lagi benda tu. Okey, untuk soalan bagi Peng juga, macam scene kita tengok kan ada macam bercampur bau jugalah, macam ada yang part sedih macam tu. Macam mana memang Abang Gempeng jenis yang senang nangis ke, ataupun memang kalau kita terus masuk set tu memang terus nangis ke, ataupun macam mana? Mungkin boleh kongsi dengan peminat. Saya susah nak nangis kan, tapi
benda tu ada dalam satu scene cerita tu yang tuntutan dia adalah untuk saya menangis juga, tapi tak dapat. Semua orang tak nampak. Ada satu scene tu masa tu saya pandang Kaabah tu sebelum yang kali kedua. Yang kali pertama dia pandang ke Kaabah tu. Itu tuntutan dia, saya perlu menangis di situ. Tapi lama, and benda tu jadi untuk hari kedua saya shoot benda tu. Jadi masa tu masih nak kumpul rasa lagi, masih nak kumpul logik lagi yang tak dapat. Jadi benda tu jadi senang bila saya dah rasa diri saya tu adalah, saya dah bawa karakter tu. Bila kita dah tahu susah dia macam mana, dia baru ada kawan, lepas tu dah nak mati, dah tahu nak mati pula, and then satu-satunya behind tu yang masa tengok Kaabah tu, satu-satunya tempat yang dia nak pergi tapi dia tak dapat pergi. Benda tu yang pusing saya lalas, dia jadi nangis begitulah. So logik-logik tu dia kumpul lah. Kalau kata saya fikir, saya bukannya auto yang orang petik now nangis. Nangis kenapa? Saya selalu baca orang yang banyak bertanya, kenapa nak nangis, kenapa nak tu. Jadi bila benda tu dah kumpul, dia rasa logik untuk keluarkan mata, dia akan automatik keluar lah macam tu. Tapi berjaya ke Bang? Berjaya? Memang sangat-sangat berjaya. Alhamdulillah. Bagi saya memang sangat-sangat berjaya sebab tengok movie memang susah nak kata, memang kalau mata tak berkaca tu memang tipu lah. Memang apa, sampailah apa yang nak disampaikan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nama, ada banyak sebenarnya yang komen-komen daripada netizen yang semasa saya buat question itu ni, memang ada ramai yang puji Abang Kempeng, sangat-sangat menjiwai watak. Sama juga dengan Abang J juga, macam mana daripada lagi segi apa, first daripada seorang yang kita katakan sebagai rival, tiba-tiba boleh dikawan baik. Dia macam pencampuran peralihan emosi tu, dia nampak dia tak nampak macam satu yang pelik, kita katakan macam tu lah. Kita tengok pun macam smooth je, macam tu lah. Jadi tahniahlah yang tu lah saya ucapkan. Jadi yang satu ni mungkin boleh share juga kepada kita macam apa pengalaman menarik lah semasa syuting ni. Sebab saya tengok pun, kalau ada tengok scene motor tu, saya pun tengok macam nak jatuh motor ni kat sebelah. Jadi macam Tuhan saja yang tahu saya nak melayan pelakon yang bernama Syazwan Zulkifli ni. Kita mulakan dengan cabaran menarik tu lah. Kan? Antara cabaran menarik tu adalah scene motor tu, di mana ada 3 perkara yang saya kena buat dalam satu masa yang sama. Yang pertama, saya kena jaga karakter saya. Maksudnya saya bermain dengan Syazwan. Yang kedua, saya kena jaga motor. Dia main hentuk je kepala saya pun nak ke laut. Yang ketiga, saya kena jaga distance motor antara motor saya dengan motor cameraman. Dia memang shoot kamera atas motor je kan? Atas motor juga. Jadi saya kena ada distance yang telah diberikan oleh abang cameraman kita, ataupun DOP kita. DOP kita, yang mana J ni distance kau, macam mana kau orang nak buat atas motor tu, ini distance kau. Jadi itulah benda cabaran yang bagi saya menarik lah kan. Dalam hati saya geram je aku budak Syazwan ni. Untuk saya yang paling menarik juga adalah atas motor tu, sebab saya tak payah fikir apa-apa. Saya buat je apa saya nak buat. Sebab saya tahu ada orang jaga. Okey. Tengok macam motor tu memang nak jatuh. Tapi banyak take tau. Banyak take tau. Banyak dulu. Jauh pula tu kita jalan. Jauh. Kita orang jauh jalannya. Kan. Lepas tu satu lagi, kalau kita tak jatuh, cameraman jatuh. Satu lagi cabarannya adalah masa dekat warung. Kalau ingat masa dekat warung, yang tiba-tiba sebab kita orang saya yang Kempeng tiba-tiba memeningkan kepala. Kempeng macam mana nak bagi scene ni ada rasa lah kan. So scene tu adalah nak menunjukkan bagaimana perasaan orang kampung melihat seorang budak lelaki nak berkawan dengan orang yang dipanggil tak betul. Jadi saya macam mana nak bagi menarik. Jadi apa yang kita orang buat, dia tahu alhamdulillah lah, Tuhan tu bagi kita orang chemistry. Kita orang tak ada bincang betul. Saya tengok dia tengok saya, okey jalan. Jalan-jalan, kalau perasan ingat tak masa tu sampai je dekat gerai, dia pergi duduk kat lantai. Pasal bagi makan semut kan. Tapi tu dia sebabkan ada chemistry, so kita orang dah dapat spark kat situ tau. Macam kau dah buat hal. Lepas tu maksudnya kita dah happy. Lepas tu bila ada talent yang lain, pelakon yang lain yang nak membawa kita orang tu, kita orang dah jadi macam
dah macam tengah panas. Okay, kau cakap apa pun kita orang akan balas tu nak. So tu antara cabaran yang bagi kita orang mula-mula macam sebelum shoot tu macam alah macam mana ni kan. Sebab director dah bagi angle, dah bagi pemahaman. So cabaran macam mana kita orang nak bagi scene tu yang mana objektifnya nak bagi tahu kalaulah kita ni memandang orang tak betul ataupun memandang serong je ke orang, so benda yang tak baik yang akan dapat. So objektif itu dan alhamdulillah kita orang dapat buat lah. Itulah cabaran tu lah. Alhamdulillah, betul. Dan cakapnya tu sepanjang skrip tu adakah pelakon sendiri ada tambah-tambah sikit ke ataupun macam mana? Ada tu semestinya. Diorang mesti ada. Itulah yang membuatkan naskah tu bertambah hebat dan cantik. Sebab adanya artis-artis ni lah, diorang ni lah watak-watak ni yang membantu. Contohnya diorang rasa sebab kita punya skrip, kita ikut apa yang ada kat otak kita. Contohnya diorang dalam situasi tu, diorang akan ada idea yang lebih bagus tau. Diorang akan tambah ayat tu yang buatkan lagi nampak lagi menarik dan cantik. Dan ditambah pula dengan director yang bagi itu semua membantu. Sebenarnya Insan Terpilih ni bukan boleh bagi pada artis tu kredit, bukan boleh pada director je, bukan untuk penulis je, tapi untuk semua. Semua. Satu tim produksi lah. Macam suka saya berkongsi dekat sini lah. Sebab sila. Asalnya daripada idea ataupun penulis asalnya. Apabila kita bawa ke set, dia antara cabarannya kadang-kadang kita tak dapat tempat ataupun situasi yang penulis nak. Kan ada kekangan-kekangan lah situ. Macam tempat tu tak boleh pakai ke ataupun tempat tu yang mula-mula ada tiba tak ada. Jadi perubahan itu yang kami semua termasuk pelakon, kru dan director semua terpaksa dipanggil bersedia untuk mengimprovisasi situasi begitu kan. Itu yang kita buat memang pakai cikgu ni. macam Kepeng tiba-tiba dia kena pakai wig. Nak kena pakai wig apa semua tu kan. Ya. So benda-benda tu yang buatkan bagi saya. Tapi dia kena persetujuan semua orang. Itu je lah. Betul. Kita ada satu soalan ni daripada tapi Kepeng tak share tau. Syarat. Kepeng tak share tau. Dia hari-hari datang set daripada rumah dah pakai baju gila. Dia tak share tu, cerita lah. Okey, itu adalah sebab saya nak macam mana sebab benda naskah ni best. Bila kita dah buat benda tu best, jadi tak boleh nak off karakter tu, takut lupa lah. Jadi memang setiap kali saya balik daripada rumah, memang dah pakai rambut tu, dah ikat kepala macam tu, memang dah pakai baju tu, tak pakai slipper pergi set. Saya naik Grab. Ada ni naik Grab, 3-4 kali Grab akan confirm lah betul ke orang ni naik Grab sebab tak pakai slipper bang. Ada sekali tu saya lapar. Ada kita saya lapar, saya naik Grab, lepas tu saya pergi McDonald Kuang. Tu ramai sangat queue. Saya masuk macam tu je, tengah pakai slipper, pakai ni semua kan. Tapi nak buat cool sikit, saya main handphone. Buat orang dia tak gila kot. Tapi orang tengok mesti dia gila tak. Itulah. Selalunya kan kalau kita tengok macam interview daripada pelakon-pelakon barat semua, kalau bawa karakter gila ni, dia memang akan terbawa-bawa selepas daripada set tu, selepas pembikinan filem tu memang terbawa-bawa. Jadi macam Abang Kepeng ada terbawa-bawa tak? Saya masa balik daripada set tu last day, J lah yang hantar saya balik. J hantar saya balik. Bila J hantar saya balik, saya dah lupa lah sebab macam pergi set pakai rambut macam tu, balik pun rambut jadi muka saya sebenar saya dah tak ingat macam mana. Jadi bila balik dah letak rambut tepi, alhamdulillah tak sabar je nak jadi diri balik. So tak bawa-bawa lah, saya memang kat set macam tu. Every set pun macam tu. Payah kalau sampai lepas set pun masih lagi dalam karakter tu. Tapi Syadat dia memang gila lah. Syadat dia memang gila. Kita ada satu soalan ni. Kau macam tak mati depan aku. Kita ada satu soalan daripada Bonda Nervous. Dia kata, mana Kepeng dapat idea macam mana nak panggil semut makan sekali? Dia ada komen sikit? Tak, itu memang ada dalam
skrip. Dalam skrip okey. Itu memang ada dalam skrip. Benda tu memang ada Okey. dalam skrip. Mm-mm. Memang ada dalam skrip. Saya bawa dia benda tu. Okey, untuk soalan kepada Puan Yati juga, memandangkan kita tengok macam klik daripada pelakon utama yang sangat-sangat bagus dan juga banyak netizennya juga daripada warganet sendiri menyatakan bahawa filem ni sangat-sangat menyentuh hati, menjadilah kiranya. Jadi mungkin masa depan nanti mungkin Puan Yati ada mungkin ada satu lagi kolaborasi baru yang akan menempatkan Gepeng dan juga Abang J sekali ke ataupun ada perancangan lain? Yang telefilmnya berbentuk sedemikian juga. Tapi bukan gila lah, tapi macam berbentuk ke arah keagamaan. Tak silap nanti Actually memang ada. Tajuk dia pun dah ada. Captain pun dah tahu. Dia memang nak roll tapi PKP. Okay. Sekarang ni ada watak gila juga ke? Tak ada. Tak. Dia watak gila. Ke nak menjadi Abang J jadi gila ke apa? Kalau J bawa lagi champion lah. Tak ada lah. Kita sama-sama. J jangan risau. J pun ada. You pun Tak apa. Saya okey. Sebab saya suka tau. Saya suka. Allahuakbar. Tak, saya suka tau. Saya suka ada proses yang mana walaupun kadang-kadang kita kawan, tetapi apabila cerita tu dilihat tidak berapa sesuai untuk dibawakan oleh kawan kita, jadi kita tak panggil. Bagi saya no hard feeling. Di mana yang penting tu cerita. Setuju. Yang penting tu cerita. Kesesuaian tu paling penting kan. Ya, betul. Setuju. Itu je. Bagi saya, kalaulah benda itu diutamakan dan dibanyakkan untuk filem dan drama-drama di Malaysia, insya-Allah kita punya drama dan filem kita akan bertambah baik lagi, insya-Allah. Betul. Setuju. Dan mungkin juga ini untuk Puan Yati. Mesej siapa tu je? Mesej siapa tu tadi? Secara direct. Bukan. Okey. Tak, dia macam ni. Kita meraihkan dan kita mengambil mood positif kan. Mood positif yang mana bagi saya contohnya lah. Kita bukan nak tiba ada tajuk lain pula cara kita ni. Tak, kita ambil selingan sikit. Contohnya lah. Dia impact kepada dua bahagian sebenarnya. Yang menerbit dia ada impact sendiri, yang kena macam pelakon pun ada impact sendiri. Macam saya contohnya pelakon, kalau kita menganggap hanya kroni saja, yang rasa sakit hati, yang rasa tidak ke depan, nanti akhirnya kita bukan orang lain. Jadi betul. Kenapa kita nak letakkan vibe? Yang di bahagian penerbit pula, dia akan lihat nanti apabila hasil itu keluar, yang mana dulu kesedaran tu ada. Itu je. Tak apalah nak Gepeng. Dapat selamat je. Okey. Untuk kolaborasi ni juga untuk mana-mana lah. Mungkin ada filem yang berbentuk begini yang mungkin nak diangkat ke filem mungkin. Untuk diangkat ke filem, yang tu kena tanya producer lah. Kita pun tak tahu macam mana. Sebab benda ni bukan maksudnya saya dah menjual naskah saya. Jika producer berminat nak buat ke arah filem, memang dialu-alukan lah. Tapi itulah tu semua kena ambil kira daripada kos dan sebagainya. Pada yang tapi saya boleh yakin lah kalau masuk pada filem pun benda ni akan meletup lagi, insya-Allah. Ya, betul. Amin. Sambutan yang sangat menarik juga. Ya. Sebab kita boleh kembangkan lagi. Contohnya macam Leman kan. Leman tu sebenarnya dia nak mengorat si Mastura tu tapi tak pergi solat. Kan? Kita kembangkan. Lepas tu hantu dah datang. Tak cerita horror apa ni? Macam ni lah Syarat. Macam ni lah kita orang. Betul dia. Betul lah. Vibe yang macam ni lah yang best kalau kita nak syuting kan. Baru-baru dia macam senang bekerja bersama. Apa lagi yang nak tanya tadi lupa dah. Tanya. Kita berapa lama ni? Kita sekejap je. Dalam 3.45 3.50 macam itulah habis. Okey. Allah nak habis dah. Tapi boleh je nak panjang. Dia dah lah orang tu. Tu yang orang tu.
PKP kan. Betul. Okey, teruskan. Mungkin kita dah ada settle untuk bahagian first lah. Kita dah tahu juga lah sikit banyak berkaitan dengan telefilm ni. Apa-apa pun terima kasih lah sebab sudi berkongsi. Dan juga mungkin untuk karya-karya seterusnya juga mungkin boleh diiklankan di Cinehouse Cinema. Macam yang saya katakan tadi, Cinehouse Cinema kan dia ada satu Malaysia Hall. Jadi mungkin durasinya disamakan dengan filem-filem yang lain. Mungkin ianya dapat membantu untuk meningkatkan lagi lah industri filem tempatan. Okey, untuk bahagian first ni kita dah settle dah. So thank you so much. Jadi macam tanya juga saya ucapkan kepada tim untuk insan terpilih sebab ceritanya memang sampai, memang ramai menangis. Kalau yang tak menangis memang ada problem lah. Terima kasih. Lepas tu kita nak tanya secara peribadi lah sebab ni kan rancangan dia juga nama dia Ramadan bersama dengan Cinehouse Cinema. Jadi mungkin boleh diceritakan jugalah memandangkan kita berada dalam musim PKP dan juga lockdown dan juga sebagainya. Jadi macam mana pengalaman Ramadan di rumah masing-masing. Gitu. Mungkin Puan Yati boleh share dulu. Kita bagi yang senior dulu. Lalu bulan puasa syuting, memang makan pun kat set lah. Maksudnya kita berbuka kat set kan ramai-ramai. Tapi tahun ni kita berbuka kat rumah bersama keluarga. Tak ada perubahan lah, cuma ada hikmah dia lah. Mungkin Allah kata okey tahun ni tak payah nak kejar sangat yang kat luar tu. Kita kan buat ibadah whatever. Macam tu lah, saya masak. Tapi saya ada buat Puan Yati ada juga terinspirasi daripada disebabkan oleh keadaan macam semasa kan. Jadi macam mungkin ada inspirasi untuk menulis naskah yang baru mungkin. Itu semestinya itu masih ada ni lah. Cuma saya sekarang fokus juga pada saya punya channel YouTube. Saya ada channel YouTube. Oh ada? Boleh iklankan sekarang. Tu Bodan Nervous. Bodan Nervous tu saya punya. Oh Bodan Nervous tu? Yes. Okey. Dalam tu banyaklah konten-konten. Benda-benda yang fun-fun lah. Benda yang bukanlah yang kita sebut tak ada. Dia benda yang banyak travel dan makan. Itu je lah saya buat. Tak ada apa pun juga. Untuk Abang Kepeng juga pula macam mana? Saya sama dengan dia. Saya dah berlakon 9 mana tahun. boleh sama? Tapi belum. Orang gila tak boleh puasa. Okey, terima kasih. 9 tahun saya berlakon, 9 tahun juga saya saya berpuasa dekat set. Kan? Musim puasa dekat set. Jadi tiba-tiba tahun ni macam puasa kat rumah kan. Lepas tu tak ada pasal Ramadan pula kan. So tak ada benda nak, jadi benda tu berbeza sikit lah kan. Tapi sama macam orang lain lah. So sama macam, mungkin sama macam Jay duduk kat rumah, tunggu orang masak dan makan. Sama, tak ada beza orang lain. Cuma beza je, saya dah 9 tahun tak puasa kat rumah. 9 tahun puasa kat set, tiba-tiba tahun ni puasa kat rumah. Itu beza dia. Okay, merapatkan kembali bersama dengan family gitu. Abang Jay pula macam mana? Masalahnya family saya kat kawasan Baju, saya kat Kepong. Alah jauh now. Jauh lah. Baju tak boleh, rentas bandar. Rentas daerah. Dia memang seorang dekat rumah ke macam mana sekarang? Apa dia? Dia memang seorang di rumah lah. Tengok housemate. Dia dengan kucing dia tu. Kucing. Tapi minta maaf Bang. Aku pun nak cakap sama juga sebenarnya kami ni. Yang mana boleh sama? Yang mana betul. Tahun ni memang rasa lain sangat. Yang mana yang lainnya adalah yang lainnya yang sama tadi sebab saya berpuasa bersama keluarga. Tapi selain daripada lain tu, yang saya rasa betul-betul rasa erat dengan keluarga, yang mana mula kita semayang sekali, kita banyak habiskan masa untuk borak. Sebab bagi saya tak ada masalah pun dengan family saya, tapi cuma rupanya quality time tu dah kurang. Kan? Dapat tengok kan daripada Ramadan kali ni dengan dugaan COVID ni buatkan saya rasa macam aku sayang keluarga aku macam tu lah. Dan selain itu itulah macam saya cakap, tiba-tiba jadi cikgu. Masalahnya saya kena jadi cikgu bahasa orang putih. Saya bahasa Inggeris pun ke laut. Jadi saya tak tahu jadi apa nak buat saya. Dan saya fikir banyak saya dah tahu ya Allah ya Tuhanku kan, besarnya dugaan jadi cikgu kan. Seorang ke sana, seorang ke sini, ke sana, ke sini kan. Tapi macam okey, macam tu lah. Okey.
Okey, untuk kita nak tahu jugalah apa mungkin boleh kongsikan dengan peminat yang sedang tengok live ni, memandangkan apa semua sudah lain dah sekarang disebabkan oleh keadaan ini, mungkin boleh share sikit apa perancangan semasa sepanjang Ramadan yang berbaki lagi setengah ni, dan juga apa untuk Syawal nanti macam mana. Ada baju raya ke tak, ataupun macam mana, ataupun guna baju set ke macam mana. Saya mulakan dengan Puan lagi. Raya tetap raya sebab kita pun kena sambut kita punya kita dah berpuasa selama sebulan, kita meraihkan kemenangan. Raya tetap raya. Betul. Ketupat tetap ketupat. Tapi yelah, makan dekat rumah masing-masing lah, maksudnya tak adalah boleh pergi menjarahi semua tu. Itu je beza dia. Sebenarnya kan kita kena anggap tahun 2020 ni tahun yang special tau. Sebab selama ni setiap tahun kita beraya rumah orang, whatever semua kan. Ya, betul. So tahun kita tak buat, apalah salahnya, janganlah rasa macam satu benda yang pelik sangat. Bagi saya, buat. Betul. Kan. So lepas dah inilah raya, masanya untuk kita eratkan. Ya, betul. Boleh je pergi jiran-jiran dekat-dekat tu, okey je. Jadi kita tak ada kan. So raya kita akan start situ insya-Allah. Kalau itu pun kita tunggu jugalah daripada kerajaan dan Oh ya, yang pengumuman untuk merentas. Tak boleh tu, amin. Itulah. Okey, abang Kepeng pula macam mana? Perancangan saya bulan bulan puasa tu. Dia marah dah dapat main mercun. Bulan puasa. Aku takut mercun. Okey, raya saya sama je macam Puan-Yati. Raya tak raya. Lagipun saya raya kat Kawasan Maju je. Family saya semua kat sini. So tak ada masalah. Untuk perancangan masa depan, saya mengharapkan perancangan banyak. Tapi semuanya mengenai syuting lah. Ada yang datang dah offer, dah borak apa semua. So saya harap PKP ni, masalah COVID ni cepat berakhir. Supaya kita orang semua boleh lalui jalan syuting macam biasa. Sebab kita orang bukannya, kita orang minat syuting. So kalau minat syuting, kita orang jadi resah. So bila sekarang ni banyak perancangan. Nak jadi gila lah tu. Cuma okeylah. Okey, kalau saya tertarik dengan Puan cakap tadi. Akhirnya kita kena anggap benda ni special. Kita kena anggap semua tu benda-benda yang positif. Yang mana sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat bertemu, tapi kita masih lagi boleh live dan betul. Tengok muka. Dan yang paling penting, kita rasa betul-betul nak jumpa orang. Kan? Mungkin pun sebelum ni kita nak jumpa orang, tapi kita mungkin kemeriahan tu tak ada. Okey, raya. Okey, aku nak pergi raya rumah orang. Kan mungkin orang cakap budak-budak je yang excited. Tapi kali ni saya rasa macam aku nak bercakap dengan orang. Tengok saya banyak cakap kan. Even boleh jumpa, boleh lihat muka anda semua, tapi saya nampak masalah tak jumpa orang tu. Tapi itu keseronokannya. Itu yang macam Puan cakap, specialnya raya. Dan saya tanamkan diri saya dan saya kongsi kepada semua adalah kita kena betul-betul faham tentang ataupun hashtag new normal, new norm. Okey, kena faham yang mana baru kita boleh teruskan kehidupan kita. Tak kisahlah macam mana, macam Kepeng cakap tadi, mungkin dah ada dah persediaan, dah ada perancangan, tetapi PKP. So itu proses tu. Proses nak menunggu PKP tu satu dugaan, satu tekanan. Jadi kalau kita tak positif, tak mengekalkan ketenangan dalam hati ni kan, dan tak nak terima new normal tu, bagi saya itu buatkan masalah. Kan, pada time nanti kita doakan Kepeng ni okey, sebab pada time nanti PKP habis, udah ada tak betul pula. Dah buat perancangan depan tu. Melawak. Asam. Tapi betul lah apa yang dia kata. Sebab macam apabila nikmat kita untuk berjumpa dengan orang tu ditarik, barulah kita nak try untuk appreciate saat berjumpa dengan orang. Betul lah. Okey, kita ada juga ayah yang kata Abang J ni bercakap nampak berilmu sungguh, tangan tu macam lecturer lah. Berkat PKP. Bukan cikgu lah bro, lecturer tu bro. Lecturer tu. Tak, itu betul. Ini simptom orang yang lama tak keluar. Kan? Jadi saya rasa kan, saya ni tak adalah
Tak adalah macam deep sangat. Tapi sekarang saya berfikir tu macam, macam ni kalau kita tak keluar, dia macam ini kan. Sebab saya mula jadi kritis yang macam mana, macam tadi semalam saya terdengar, dah ada dah telur penyu dekat Polisen. Tengok, tiba-tiba saya nak tahu benda-benda tu. Padahal sebenarnya tak nak tahu pun. Risau kan? Kita lama-lama ni siapa yang gila. Aduh. Okay. Saya rasa untuk part last ni lah, yang part last ni yang memandangkan kita pun bertarung dengan COVID-19 ni semua, pastinya kita ingin nak ucapkan jugalah nak menzahirkan perhatian juga kita punya harapan kepada frontliners. Jadi mungkin daripada tim produksi Insan Terpilih ni sendiri, mungkin ada sedikit ucapan kepada frontliners di luar, memandangkan Ramadan kali ini mereka juga tak boleh nak datang rumah kan, selalu macam mungkin ada kata-kata semangat dan juga terima kasih kepada frontliners di luar. Mungkin kita boleh start dengan poin yang tim produksi. Okay, saya nak ucapkan terima kasih yang banyak yang tak terhingga dekat frontliner, sebab diorang memang banyak berkorban lah untuk kita, tak balik rumah, tidur kat hospital. Ada yang bukan hanya doktor dan nurse saja, frontliner ni merangkumi ramai askar whatever semua lah yang terlibat dengan COVID ni. Memang jasa diorang memang harus dikenang lah, memang wajib dikenang. Kita kat rumah pun stres, orang duduk rumah pun kita bising-bising, apa ni nak keluar, padahal kita duduk rumah, kita just tidur, rehat, lepak, tengok TV, bukan stres mana pun. Diorang lagi stres kat sana, diorang nak fikir pasal pesakit semua, so diorang sangat-sangat banyak korban lah. So kita kena respect dengan diorang. Ya, betul. Okey, sebelum kita teruskan, ada seorang yang komen, nama dia Sir Darul Izham. Dia kata rambut je BKP lama tak keluar sebab tu rambut tukar colour putih. Dia kata dia kenal siapa Sir Darul Izham. Dia kena salam lah kepada semua tiga-tiga. Sir Darul Izham ni actually kita punya AD, Assistant Director. Darul. Mahal betul lah. Darul. Ni kan. Okey, kepada Abang Kepeng pula, macam mana? Mungkin ada ucapan sikit. Okey, kepada frontliners, saya tahu sekarang ni bukan masa yang best untuk korang. So terus bersabar, terus bertahan, terus berkhidmat untuk korang semua, untuk negara yang tercinta ni. Semoga terus, yang penting jaga keselamatan korang juga, sebab kalau korang pun tak sihat, siapalah nak jaga negara ni. Jaga diri masing-masing. Okey. Okey, untuk Abang J pula, macam mana? Okey, ucapannya kepada frontliner kita, sebab adik saya salah seorang juga frontliner dekat hospital dekat Ipoh ni. Jadi dia macam ni lah. Bagi saya, kadang-kadang kita tak terasa sangat, mungkin sebab di sekeliling kita, dekat-dekat kita ni tak ada yang frontliner kan. Tapi bukan kata walaupun tak ada frontliner mungkin kita tak rasa sangat, tak. Maksud saya ambil dari sudut saya. Apabila saya tengok adik saya, tiba saya rasa macam ada cuak, ada macam syahdu apa semua. Jadi gitu, saya rasa lebih Allah. Dia macam korang nak kena berdepan kot kan. Bila saya tengok dekat video, diorang terpaksa pakai banyak sarung apa semualah kalau yang geng hospital kan. Itu diorang macam tidur pun tak cukup, lepas tu ada yang nak semayang pun susah. So apa yang saya nak pesan, macam abang polis kan, dengan abang rela semua yang tolong yang menjaga dengan perangai orang-orang kita kan. Bukan kita nak merendahkan, tetapi apa yang berlaku kita tengok kan. So kesabaran dorang tu, ya Allah ya Tuhanku, saya cakap kalau saya dah tak tahulah kan. Sekarang ni saya nak marah aja kan. So macam mana kesabaran dorang semua tu melayan kerenah kita, dan kepada yang dekat hospital pula terpaksa bersungguh-sungguh ni pasal nyawa kan, untuk menyelamatkan. Saya rasa macam ya Allah, satu pengorbanan yang besar. Dan apa yang saya nak cakap kat korang semua, sebab saya sayang sangat korang, dan kita orang daripada geng-geng seni ni, insya-Allah kita akan cuba hiburkan korang, kita akan cuba bagi kata-kata positif supaya korang terus ceria walaupun terpaksa menghadapi tekanan daripada semua orang dan berbagai cara kan. Itulah. Okey, terima kasih, betul tu. Dan mungkin untuk last ni, sebelum kita nak tutup ni, dah habis dah lah sebenarnya. Jadi kita nak ucapkan dululah terima kasih kepada semua sebab sudi untuk meluangkan masa. Sebenarnya ada satu permintaan sebenarnya daripada seorang dia kata boleh tak nak tengok Abang Kepeng buat yang scene yang masa
yang tu, yang apa? Kau jangan lupa jaga solat. Macam tu. Dia nak tengok yang tu. Oh. Boleh kita nak tengok sekejap. Di mana tadi? Mana? Kau jangan lupa solat Itu. Oh. Man, jangan lupa solat tau. Ui, kacak gila. Janji. Dia tak jadi sebab tak ada rambut, semua tak ada. Tak dapat lah. Janji. Orang rindu tu. Jadi kau betul-betul dekat ni. Jadi kau betul-betul dekat ni kamera ni. Janji. Ada satu dialog yang saya ingat. Ada satu dialog saya ingat. Yang tak ada dalam skrip tapi Kepeng tambah. Dia kata badan gemuk tapi malas solat. Kuasa betul. Tapi Puan tahu Puan, saya macam kita dah tengok jujur kan. Tapi hari tu saya tengok in the latest, saya baru perasan dialog tu. Saya tu macam kuasa punya Kepeng. Tapi masa tu memang badan naik lah. Masa tu memang betul badan naik lah. Geram aku. Dia kata itulah benda dia. Apabila kita orang dah terlalu chemistry tu kan, tiba-tiba benda tu keluar je. Apa Izhar pun kata Kepeng dah berisi. Dah berisi. Saya yang gemuk tu. Itu memang jujur ditujukan ke macam mana? Dia auto. Tak tu lah seronok bermain tau. Selagi director tak cakap cut, kita orang akan buat hal. Selagi tak cakap cut, macam itu kita orang akan buat hal. Okey. Aduh. Kering busi. Aduh. Haus pula ni. Untuk itu baru nak berumpat. Okey, untuk itu terima kasihlah kita nak ucapkan kepada semua ya untuk petang ni. Thank you so much kepada tim Ihsan Terpilih dan alhamdulillah semoga yang kita harap kepada drama-drama yang sebegini, mungkin movie nanti yang kita nak tengok kolaborasi bersama Abang Kepeng dan juga Abang J bersama dengan penulis skrip Puan Yati juga. InsyaAllah. Mungkin dan juga kita harapkan benda ni menjadi satu medium yang bukan saja sebagai satu cerita tapi satu cerita yang mungkin mengubah dan juga mungkin memberi impak kepada semua penonton. Mungkin yang pada yang tak nak berubah tiba-tiba nak berubah apa semua. Banyak pada gitu. Jadi kita doakan jugalah kepada semua. Dan juga saya daripada pihak Sina House Cinema mengucapkan terima kasih dan juga kami doakan semoga kesemuanya dilimpahkan rezeki yang tidak putus-putus dan juga semoga menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh keberkatan dan juga kita doakan semoga rezeki lepas tu memang meletup-letup lah. Amin. Okay, untuk itu sajalah. Mungkin ada apa kata-kata. Ada kata-kata akhir kan? Ya, kata-kata akhir. Okey, bagi Puan dulu. Okey Puan, silakan Puan. Dia request susu kita. Kata-kata akhir. Duduk rumah, jaga kesihatan, jaga diri. Kita orang pun dah rindu nak syuting. So kalau boleh rakyat Malaysia ni sama-sama sepakat jangan degil lah. Kalau PKP diteruskan kesian lah kita orang tak boleh nak syuting lagi. Ya kan. betul. So kita kena sama-sama sepakat lah ikut panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan semua, ikut supaya COVID ni selesai habis. Kita pun boleh happy syuting balik, boleh cek rezeki balik. Macam itulah. InsyaAllah. Okey, siapa dulu? Okey, silakan. Okeylah, saya lah. Saya pun sama juga. Saya pun harap rakyat Malaysia semua dengar cakap, duduk rumah macam kita orang semua. Kita orang semua duduk rumah, jaga diri, jaga kesihatan supaya benda ni semua berakhir dan kita orang boleh buat kerja dan korang semua pun boleh buat kerja dengan selamat. Amin. Ada satu soalan ni best. Abang Kepeng duduk rumah ni sepanjang PKP ni tak kutip cicak. Rumah saya tak ada cicak maksudnya. Saya arnab. Saya banyak sangat. Okey, last. Bang J, silakan. Okey, saya. Kata-kata akhir je. Dia macam ni lah, macam saya cakap tadi lah. Nanti macam Puan cakap, nanti ada orang lain pula yang macam ni.
Macam Syahadat cakap lah, nanti yang tengok online pula yang jadi gila. Jadi bagi saya sekarang ni, yang saya penting sekarang ni, saya pesan kat diri saya, dan saya pesan kepada semua orang untuk keep positif, dan kita war-warkan kasih sayang tu supaya kita boleh tersenyum walaupun kita dalam keadaan susah, kan? Ya, betul. Jadi saya nak cakap macam ni ya. Kasih sayang yang kecil kita kumpul banyak-banyak supaya menjadi kasih sayang yang besar. Okey. Okey. Itu saja ya untuk petang ni. Terima kasih. Haus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. Okey. Apa lagi? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okey, terima kasih Puan. Okey, kepada anda juga terima kasih kerana setia bersama dengan saya sepanjang untuk sesi kali ini. Jadi untuk itu kita nak kita nak bagi sedikitlah berkaitan dengan tim produksi dan juga untuk sesi live kali ini dipersembahkan kepada anda oleh Cinehouse Cinema. Jadi disokong oleh Sunstrong Entertainment, Domo Pictures dan juga 24K Production. Jadi terima kasih kita ucapkan, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada penerbit eksekutif Encik Tan Chi Yuan, penerbit penyelaras JY Teng Yap Wan Tian, penerbit teknik Chu Kaho, pengarah kreatif Chong Kok Hu, pengacara saya sendiri. Terima kasih kepada anda, dan juga terima kasih kepada Cinehouse kerana memilih saya sebagai host dan juga artis undangan. Terima kasih banyak-banyak kerana mereka pada hari ini, terutamanya kepada Syazwan Zulkifli. Saya baru tahu hari ini beliau dipanggil sebagai Kepeng, J. Iswaldo dan juga penerbit Yati Chung. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama dengan Cinehouse Cinema. Anda boleh follow di Facebook Cinehouse Cinema, Facebook page untuk perkembangan berkaitan dengan Cinehouse Cinema, dan juga di IG Cinehouse Cinema. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan Cinehouse Cinema, anda boleh terus saja ke cinehousecinema.my untuk dapatkan lebih lanjut berkaitan dengan informasi terkini Cinehouse Cinema. Jadi sekali lagi saya ingin ingat kepada anda sebagai langkah sebagai promosi untuk Cinehouse Cinema. Cinehouse Cinema ni merupakan Cinehouse yang sinema yang baru. Jadi anda boleh terus saja pergi ke website untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Pastinya satu benda yang sangat-sangat menarik untuk movie maker dan juga pengarah tempatan yang ingin berkecimpung dalam ilmu pembikinan filem. Sudah semestinya peluang ini merupakan peluang keemasan kepada anda untuk menerbitkan ataupun menghasilkan sebuah karya anda di mana ianya mungkin diberi ruang durasi yang sama seiring dengan filem-filem yang lain, dan saya kira masa yang diberikan ini merupakan satu peluang untuk kita kembangkan lagi dan juga lonjakkan lagi industri movie filem tempatan. Jadi sekian saja daripada saya untuk sesi kali ini, episod yang kedua untuk Ramadan bersama dengan Cinehouse. Kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Mungkin akan bersama dengan pelakon dan juga produksi yang lain, saya akan umumkan nanti. Jadi terus setia bersama dengan Cinehouse Cinema. Terima kasih kepada anda dan juga saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Assalamualaikum.